pedagang semasa berita. Jadi kita telah pun pelajari pada awal sesi hari ini tentang jenis-jenis pedagang. Adakah kita ini adalah pedagang yang reaktif ataupun pedagang yang proaktif, semasa kita perdagangkan berita. Jadi cara untuk berdagang proaktif ialah dengan kita menjangkakan data yang dikeluarkan, data yang bakal dikeluarkan ini adakah ia adalah positif dan negatif. Jadi bagaimana kita nak menentukan ataupun menjangkakan data-data ini adalah positif ataupun negatif, kita boleh melihat kepada data-data yang sebelumnya yang berkaitan dengan data tersebut. Jadi dengan kita membandingkan hubungan antara data ini, kita dapat menjangkakan sedikit bahawa data yang bakal dikeluarkan ini akan menjadi positif ataupun menjadi negatif. Dan kita akan membuat dagangan kita sebelum itu lagi. Sebelum data dikeluarkan, kita dah tahu, kita dah jangkakan, sekurang-kurangnya kita jangkakan positif atau negatif. Jadi kita akan letakkan posisi kita sama ada beli atau menjual sebelum data dikeluarkan. Jadi yang kedua pula, kita ada pendekatan secara reaktif. Pada mana data keluar barulah kita akan bertindak. Dan untuk pedagang secara reaktif, untuk berdagang berita secara reaktif, kita ada beberapa teknik. Dan kita telah pun cover pertama teknik hedging. Iaitu seperti dalam slide ini kita buka posisi jual dan beli pada aras yang sama. Kita buka kedua posisi ini pada arah yang sama pada ketika berita dikeluarkan. Boleh jadi beberapa saat sebelum berita dikeluarkan ataupun beberapa saat selepas berita dikeluarkan. Yang janji dia dekat semasa berita dikeluarkan, kita buka kedua-dua posisi dan caranya ialah bila data keluar, barulah pedagang akan tutup posisi-posisi ini. Dan timing menutup posisi ini yang akan menentukan bahawa kita akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Jadi untuk senario pertama, jika data adalah data yang bagus, apa yang berlaku ialah data yang positif untuk aset ini, jadi apa yang berlaku, harga akan bergerak naik. Dan semasa harga bergerak naik dan membentuk puncak, di situlah kita akan melakukan langkah pertama, iaitu kita akan mengambil untung daripada posisi buy kita. Kita akan exit posisi beli kita di sini. Dan kemudian bagaimana pula dengan posisi jualan kita yang sedang rugi. Jadi apa yang kita buat ialah kita akan tunggu pembetulan harga. Kita tunggu berlaku pembetulan harga dan di situlah kita akan menutup posisi jualan kita. Dan di situ kita akan mengalami kerugian. Tetapi oleh kerana posisi belian kita tadi menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada kerugian yang dihasilkan daripada posisi jualan kita, bermakna keuntungan bersih kita masih lagi positif. Jadi ini adalah keuntungan bersih kita. Masih lagi positif kerana keuntungan yang dihasilkan daripada posisi belian adalah lebih besar daripada kerugian yang dihasilkan oleh posisi jualan. Kerana kita keluar pada tempat yang berbeza. Kita tutup posisi buy dan juga posisi sell pada tempat dan aras yang berbeza. Jadi ini untuk kes pertama ketika data adalah positif. Bagaimana pula jika data negatif? Jadi jika data adalah negatif ataupun tidak bagus untuk aset ini, apa yang berlaku ialah harga akan bergerak ke bawah. Dan apabila harga bergerak ke bawah, kita akan menutup posisi yang sedang menguntungkan. Jadi posisi yang mana yang sedang menguntungkan ialah posisi jualan kita. Posisi jualan kita yang menguntungkan, kita akan tutup. Kita akan jual, kita akan keluar di sini dan akan mendapat keuntungan. Dan seperti kebanyakan pergerakan akan berlaku pembetulan harga. Jadi langkah yang kedua ialah kita akan menunggu pembetulan harga berlaku dan di situlah kita akan keluar daripada posisi jualan kita dan kita akan mendapat kerugian. Tetapi keuntungan daripada posisi jualan kita adalah lebih daripada kerugian daripada posisi belian
bermakna kita masih lagi mendapat keuntungan yang bersih, okey, iaitu di sini keuntungan bersih kita. Beza antara posisi jualan dan juga posisi belian. Jadi inilah untung bersih kita. Baik. Jadi itu adalah teknik yang pertama untuk berdagang secara reaktif. Okey, kita lihat pula kepada strategi ataupun teknik kedua untuk berdagang berita secara reaktif. Maknanya kita berdagang selepas data dikeluarkan ataupun semasa dan selepas data dikeluarkan. Lebih tepat. Kalau proaktif, kita berdagang sebelum data dikeluarkan. Kalau reaktif, kita berdagang semasa ataupun selepas data dikeluarkan. Okey. Jadi ini juga adalah teknik popular untuk berdagang berita. Kerana kita tahu masa berita berlaku, pergerakan akan menjadi rancak, volatility akan meningkat, bermakna peluang dagangan juga menjadi menarik. Jadi untuk berdagang secara reaktif menggunakan teknik straddle, yang pertama kita mengenal pasti jarak yang sesuai untuk kita meletakkan stop order. Stop order ini adalah pending order. Okay? Order ataupun posisi yang akan aktif apabila ianya disentuh oleh harga. Kita letakkan. Okay? Dalam kes ni, ini adalah satu contoh ketika ni pasaran sedang ranging. Okay? Dalam kes ini, pasaran sedang mendata. Okay? Kemungkinan pasar, kebanyakan pelabur sedang menunggu. Okay? Sedang menunggu information daripada berita ataupun data yang akan dikeluarkan untuk menentukan arah yang seterusnya ataupun untuk menentukan trend yang seterusnya. Jadi sementara menunggu data dikeluarkan, harga kebiasaannya akan bergerak mendata tanpa arah dengan menunggu arah daripada data. Okay, dan di sini kita boleh letakkan posisi stop kita. Okay. Kita boleh letakkan posisi buy order yang hanya akan diaktifkan apabila harga sentuh arah sini. Dan kita juga akan letakkan sell order ketika hanya akan aktif ketika harga menyentuh sell order ini. Okay, kita letakkan pada arah seperti berikut. Okay, sedikit di atas puncak yang terkini dan sedikit di bawah dasar yang terkini untuk sell. Untuk buy, sedikit di atas puncak yang terkini. Okay. Dan jika kita letakkan buy order, kita harus letakkan stop loss di bawah dasar. Okay. Kita letakkan stop loss untuk buy order. Dan sebaliknya untuk sell order, kita akan letakkan stop loss juga di aras puncak. Okay. Kita letakkan stop order kita. Ini bagi posisi sell order. Ini adalah untuk posisi buy, ini adalah untuk posisi sell. Kena letakkan stop loss untuk kedua-duanya. Dan apa yang akan berlaku ialah apabila harga bergerak, sama ada positif atau negatif, bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah, bergantung kepada berita. Apabila terkena salah satu daripada pending order kita, bermakna dalam kes ni kita punya posisi buy, beli kita telah pun jadi aktif. Apabila satu posisi telah pun jadi aktif, kita perlu menutup order yang lain. Jadi apabila buy order kita dah aktif, kita akan menutup sell order kita. Okay, dan kita akan menggunakan trailing stop ataupun jejaran henti, okay, untuk melindungi keuntungan kita. Jadi jejaran henti ni ataupun trailing stop ni akan mengikut pergerakan harga. Okay, jadi harga bergerak naik, kita punya trailing stop juga akan ikut ke arah pergerakan harga. Okay. Inilah cara untuk berdagang secara reaktif menggunakan straddle. Seperti hedging tadi, kita buka dua-dua posisi, tapi kali ini kita buka seperti ini. Okay. Semasa pasaran merata, kita akan mencari puncak yang terkini. Okay. Dan atas sikit daripada puncak yang terkini, kita akan letakkan kita punya buy order yang hanya akan aktif apabila harga menyentuh aras tersebut. Dan pada masa yang sama, kita akan letakkan juga posisi sell order kita yang hanya akan aktif apabila harga mencecah aras tersebut. Dan kita akan letakkan stop loss untuk masing-masing. Kalau untuk buy order, kita letakkan stop loss di sini. Untuk sell order, kita letakkan stop loss di sini. Baik.
Dan setelah salah satu daripada kita punya pending order, sama ada buy ataupun sell, telah pun diaktifkan oleh pergerakan harga. Dalam kes ni, mungkin berita adalah positif, harga bergerak ke atas. Jadi bergerak ke atas menyentuh buy order kita dan mengaktifkan pesanan tersebut. Kita harus menutup order yang sebaliknya. Dalam contoh ini, buy order kita telah pun diaktifkan oleh pergerakan harga. Jadi kita akan menutup sell order kita dan kita akan menukar stop loss kita kepada stop loss trailing. Di mana stop loss ini akan mengikut pergerakan harga dan akan melindungi keuntungan kita. Baik. Jadi ini adalah teknik yang kedua. Kemudian kita ada lagi teknik yang ketiga, iaitu cara berdagang berita secara reaktif dengan menggunakan strategi post hoc. Jadi bagaimana strategi post hoc ini? Kita lihat. Apabila pasaran sedang tenang, seperti dalam kes ini, pasaran sedang tenang, bermakna tiada arah yang jelas. Ataupun kebanyakan peserta pasaran sedang menunggu sebarang data ataupun sebarang berita untuk menentukan trend yang seterusnya. Jadi kita boleh katakan di sini harga berehat seketika menunggu data ataupun menunggu informasi, berita ataupun informasi untuk menentukan hala tuju yang seterusnya. Dalam kes ni, ianya biasanya berlaku apabila harga berehat ataupun bertenang seketika, ianya biasa berlaku sebelum berita dikeluarkan, sebelum berita yang utama dikeluarkan. Contohnya, seperti yang kita dapat lihat berlaku dalam pasaran, ianya akan tenang dalam lebih kurang 10 hingga 20 minit sebelum berita diumumkan. Jadi untuk kita mengambil posisi semasa harga sedang tenang, kita akan menggunakan strategi post hoc. Jadi pergerakan harga yang pertama semasa berita diumumkan biasanya akan diikuti dengan pembentulan harga. Jadi di sini kita lihat ada news keluar di sini. Berita berlaku di arah sini. Berita ataupun data keluar. Ataupun data ekonomi diumumkan. Baik. Kemudian kalau berita adalah positif untuk aset ini, harga akan bergerak naik. Jadi sebaik saja berita keluar, pergerakan pertama adalah pergerakan semasa berita diumumkan. Kemudian akan diikuti dengan, jadi ini adalah pergerakan pertama, saya akan labelkan. Pergerakan pertama. Kemudian akan diikuti dengan pembentulan harga. Pergerakan kedua. Jadi kenapa berlakunya pembentulan harga? Antara sebab utamanya ialah pedagang yang telah menjana keuntungan semasa pergerakan pertama akan menutup posisi untuk mengambil keuntungan. Dan ini akan menyebabkan harga pembentulan harga berlaku. Harga berpatah balik. Pengambilan untung dan juga pembentulan harga. Biasanya akan berlaku selepas pergerakan yang pertama, selepas berita diumumkan. Dan selepas melihat tindakan harga, pedagang perlu membuka posisi dan meletakkan stop loss di kawasan yang sesuai. Jadi selepas berlakunya pembentulan harga disebabkan oleh
banyak pedagang mengambil profit. Jadi di sini muncul satu peluang dagangan. Okey, jadi di sini pedagang yang ingin berdagang secara reaktif menggunakan post hoc, apa yang mereka boleh buat ialah mereka akan letakkan buy level di sini. Kerana mereka tahu trend utama sekarang ialah trend uptrend. Jadi mereka nak ikut uptrend ni, mereka mencari posisi yang sesuai iaitu selepas berlakunya pembentunan harga. Di dalam kes ni buy level di sini dan stop loss boleh diletakkan di bawah sedikit daripada dasar yang terkini. Jadi dasar terkini berada di sini. Dan kita jangkakan trend akan bersambung dan kita akan menjana keuntungan. Jadi kalau kita bandingkan cara ini dengan cara straddle ataupun cara hedging, ini adalah lebih tenang kerana kita telah pun tahu trend yang sedang berlaku. Okey, kita dah pun tahu data adalah positif ataupun negatif, kemudian kita dapat tahu trend yang terbentuk, trend utama yang terbentuk adalah ke arah mana. Dan dalam kes ini kita tahu trend yang terbentuk adalah trend uptrend. Jadi kita ingin ikut trend ini, trend uptrend ini, jadi kita mencari posisi yang lebih baik untuk memasuki trend tersebut, iaitu cara yang paling mudah ialah selepas berlakunya pembetulan harga. Okey. Dan kita akan ikuti trend ini sehinggalah berlaku pertukaran arah. Okey. Ini adalah teknik yang ketiga, iaitu teknik post hoc. Okey. Maknanya selepas kita dah jelas tahu data adalah data positif. Okey, dan disebabkan data adalah data positif, kita tahu trend yang akan terbentuk ialah trend uptrend. Dan kita akan cuba untuk ikut trend ini, bermakna posisi yang bagus ialah kita mencari arah yang lebih baik, bermakna arah yang lebih rendah sikit. Jadi kita akan menunggu pembentulan harga. Dan selepas berlakunya pembentulan harga, disitulah kita akan buka posisi untuk mengikut trend tersebut. Jadi inilah cara dagangan reaktif menggunakan teknik post hoc. Baik. Okey, jadi kita dah tahu teknik-teknik untuk kita berdagang berita. Yang awal tadi kita telah pun belajar cara untuk kita berdagang secara proaktif. Jadi secara proaktif ni kita kena terlebih dahulu menjangkakan data yang bakal keluar, adakah data ini positif ataupun negatif untuk aset tersebut. Cara untuk kita menentukan data yang belum keluar lagi ni, cara kita nak tentukan sama ada ia positif ataupun negatif, kita boleh lihat kepada data yang berkaitan. Data yang berkaitan yang telah pun dikeluarkan pada masa yang lepas. Dan kita akan cari hubungan data yang telah dikeluarkan ini dengan data yang bakal dikeluarkan. Kita cari hubungan. Kebiasaannya jika ia berhubungan rapat, data yang telah dikeluarkan ini, jika ia negatif, maka kemungkinan besar data yang bakal dikeluarkan juga adalah negatif. Kerana ia adalah saling berkait dengan data yang sebelumnya. Dan selepas kita tahu data yang bakal dikeluarkan adalah positif ataupun negatif, okey, selepas kita menjangkakan datanya adalah positif ataupun negatif, data yang bakal keluarkan ini, kita bolehlah mengambil posisi sebelum data dikeluarkan, kita mengambil posisi dagangan. Andai kata kita menjangkakan data adalah positif untuk aset ini, kita boleh buka posisi buy. Okey, sebelum data keluar. Dan jika kita menjangkakan data adalah negatif untuk aset ini, kita boleh membuka posisi sell sebelum data keluar. Okey. Jadi kita tidak perlu menjadi pakar ekonomi untuk kita mengaitkan data-data antara satu sama lain. Dan dengan kita mengkaji ataupun menganalisa hubungan antara data-data yang berbeza, kita dapat menjangkakan data yang bakal dikeluarkan akan menjadi seperti apa. Okay. Itu adalah cara untuk kita berdagang secara proaktif. Dan secara reaktif pula kita lihat kepada contoh-contoh tadi. Kita ada berdagang secara hedging, kemudian berdagang secara straddle, dan akhir sekali berdagang secara post hoc. Okay. Antara teknik-teknik berdagang secara reaktif bermakna kita akan mengambil tindakan semasa ataupun selepas berita dikeluarkan. Okay. Cuma ciri-cirinya untuk berdagang secara reaktif kita kena pantas. Okay. Kerana market pasaran cepat bertindak selepas berita keluar. Berita keluar saja, data keluar saja, market akan bergerak. Dalam masa beberapa saat saja market telah pun bertindak ataupun telah pun mengambil keputusan. Okey.
Jadi kita kena cepat jika kita ingin berdagang secara reaktif. Baik. Jadi kita lihat pula kepada kelebihan berdagang semasa berita. Okey. Kita lihat kelebihannya. Jadi, kelebihan yang pertama ialah hampir setiap minggu kita akan jumpa data-data yang penting yang menjadi fokus kepada pedagang. Okey, seperti contoh kita lihat kepada kalender ekonomi. Okey, kita lihat contohnya pada hari ini, hari Isnin, kita dah lihat pada pukul 1.30 petang tadi telah pun ada berita yang penting untuk euro. Okey, satu. Kemudian hari esoknya kita ada berita yang penting untuk USD di sini pukul 3. Okey, dan seterusnya kita ada lagi berita yang penting untuk USD jam 7. Jadi dalam masa seminggu ada beberapa data-data ataupun berita yang penting akan dikeluarkan dan ini semua akan menggerakkan harga aset-aset tersebut. Kita boleh lihat. Di sini kita ada contoh. Ini adalah untuk hari Rabu. Hari ini kita ada pukul 3. Pukul 5 nanti kita ada ucapan daripada Presiden Euro, Presiden Bank Pusat Euro. Okey, dan ini memberikan impak yang besar kepada euro. Sebagai contoh. Baik. Seterusnya, kelebihan, okey, yang pertama sekali, hampir setiap minggu kita akan menjumpai peluang untuk berdagang berita. Dan seterusnya ialah banyak laman web yang percuma yang menunjukkan kalender ekonomi. Dan kita boleh tapis kalender ekonomi ini mengikut kriteria kita. Adakah kita nak tapis mengikut negara, mengikut jenis aset dan sebagainya. Kita boleh tapiskan. Okey, antaranya seperti di laman web XM, kita boleh lihat kalender ekonomi dan kita boleh tapiskan berita-berita yang berkaitan dengan mata wang yang mana. Sebagai contoh. Jadi, mudah untuk kita dapati informasi ataupun data yang akan memberikan impak besar kepada aset-aset dagangan. Okey, jadi yang seterusnya kelebihan berdagang berita ialah dengan kita berdagang berita sama ada proaktif ataupun reaktif, ia memberikan peluang kepada kita pedagang untuk mendapatkan pergerakan yang besar. Maksudnya kita boleh dapatkan keuntungan yang besar dalam masa yang singkat. Okey, seperti contoh kita lihat pergerakan ini. Kita lihat pergerakan di sini. Berlaku hanya dalam masa 2 hari. Jadi dalam masa 2 hari kita lihat berapakah keuntungan yang boleh dihasilkan. Dalam masa 2 hari, keuntungan yang dihasilkan disebabkan berita adalah sebanyak 218 pips. Okey. Jadi ini merupakan satu keuntungan yang besar jika kita dapat membuat entry yang tepat. Okey, sebagai contoh. Jadi dalam masa singkat kita boleh dapatkan keuntungan yang besar. Dan pergerakan harga secara umumnya, secara asalnya digerakkan oleh supply dan demand. Supply dan demand semasa. Maknanya, ia adalah pertarungan antara penjualan dan pembelian. Dan siapa yang menguasai sesi tersebut, maka harga akan bergerak ke arah si pembeli ataupun si penjual. Okay? Bergantung kepada siapa yang menguasai sesi. Tetapi, berita juga boleh menjadi satu pemangkin kepada pergerakan harga. Okay? Sama ada mengikut arah ataupun melawan arah. Bermakna kita sebagai pedagang, kita mengejar pergerakan harga. Jika tiada pergerakan harga, bermakna tiada peluang dagangan. Dan jika berlakunya pergerakan harga, barulah terhasilnya peluang dagangan. Dan antara faktor-faktor yang menyebabkan pergerakan harga ialah melalui berita dan juga data-data ekonomi yang diumumkan dari masa ke semasa. Jadi bermakna berita dan juga data-data ekonomi adalah pemangkin kepada kita untuk mendapatkan peluang dagangan yang lumayan. Okay. Dan kita hanya memerlukan masa yang singkat saja untuk kita berdagangkan berita. Okay. Kita boleh berdagang berita
dalam 5 minit saja sebelum berita keluar dan setengah jam ataupun sejam selepas berita dikeluarkan. Itu saja masa yang diperlukan untuk kita berdagang berita. Baik, ini antara kelebihan kita berdagang berita. Okay. Dan bagi setiap kelebihan kita juga ada kelemahan. Okay. Untuk berdagang berita juga tidak lari daripada beberapa kelemahan ataupun disadvantage, kekurangan apabila kita berdagang berita. Okay. Jadi kekurangan ataupun kelemahan semasa kita berdagang berita adalah seperti berikut. Okay. Jadi apabila berita berlaku, ketidakpastian di dalam pasaran akan meningkat. Dan disebabkan itu, apabila pasaran berada dalam keadaan tidak pasti, kebanyakan broker spread mereka akan melebar pada waktu itu. Apabila spread melebar, ini bermakna kos yang kita keluarkan untuk membuka posisi dagangan juga akan jadi lebih mahal. Kerana spread melebar semasa keadaan pergerakan yang tidak menentu. Ia boleh berlaku pada kebanyakan broker. Dan semasa spread melebar juga, ia mungkin akan mengaktifkan posisi kita pada aras yang tidak sesuai. Hanya kerana spread melebar dan terkena kepada order kita, terkena kepada pesanan kita dan menjadikan pesanan itu aktif. Sebagai contoh, ini adalah satu kekurangan semasa berdagang dalam berita. Spread akan berubah dan pada kebanyakan masa spread akan bertambah menjadi lebar semasa berita akan dikeluarkan. Itu satu kekurangan semasa berdagang berita. Dan pergerakan yang terlalu besar akan menyebabkan harga tergelincir daripada harga yang kita cuba nak beli ataupun jual. Dia mungkin jadi gap up ataupun gap down. Bermakna ia melintas di atas ataupun di bawah posisi yang kita inginkan. Ini boleh berlaku, dipanggil slippage. Harga tergelincir. Itu yang kita dapat lihat ada berlaku jurang ya antara harga ataupun gap, sama ada gap up ataupun gap down kerana harga tergelincir disebabkan oleh pergerakan yang terlalu ekstrim. Sebagai contoh, news yang terlalu besar, harga pun tergelincir. Dan akibatnya kita terlepas daripada mengambil peluang ataupun yang lebih teruk, kita terbuka posisi pada aras yang kurang baik. Ini boleh jadi. Dan aktiviti mengejar pesanan anti rugi ataupun stop loss mungkin akan berlaku. Ini kita panggil sebagai short squeeze ya. Harga akan bergerak ke arah stop loss kerana berlakunya aktiviti mengejar pesanan anti rugi dan ia mungkin akan menyebabkan kita mengalami kerugian. Sebagai contoh. Dan seterusnya, kadang-kadang pergerakan harga ketika berita diumumkan bersifat tidak arah. Kita lihat ada berita keluar tetapi market ataupun pasaran tidak react, tidak bertindak kepada berita ataupun data tersebut. Kemungkinan besar data pun telah dijangkakan awal lagi. Jadi kebanyakan peserta pasaran telah pun menjangkakan data ini akan menjadi ini. Jadi apabila data keluar, ia tidak memberikan sebarang reaction kepada pelabur. Kerana mungkin data ini telah pun dijangkakan. Ataupun pada ketika itu data ini tidak menjadi data yang utama yang diperhatikan. Mungkin data lain yang menjadi data yang diutamakan. Boleh jadi kes seperti ini, reaksi pasaran tidak sama seperti reaksi yang kita jangkakan. Pun boleh jadi. Kita jangkakan pasaran akan naik, tapi kita lihat pasaran tidak berubah, mendata. Boleh jadi. Ataupun pasaran bergerak kepada arah yang berlainan, pun boleh jadi juga. Dan dengan menggunakan strategi berdagang berita, sama ada secara proaktif ataupun secara reaktif, boleh menghasilkan keuntungan. Tetapi ianya tidak semudah seperti yang kita jangkakan dan ia memerlukan latihan yang cukup. Kerana begitu banyak perkara yang boleh jadi silap. Data boleh jadi silap ataupun pasaran bertindak
ke arah yang bertentangan, spread melebar dan sebagainya. Boleh menyebabkan kita mendapat entry yang kurang baik. Okay? Ataupun kita tidak boleh menggunakan strategi yang kita pelajari tadi semasa berita. Boleh jadi. Dan antara kekurangan yang utama yang saya nak tekankan di sini ialah ketika berlakunya berita di dalam semasa berita dikeluarkan ataupun data dikeluarkan, memang betul pergerakan harga akan menjadi lebih laju ataupun lebih besar lagi. Okay? Dan ini akan menghasilkan peluang ataupun potensi ganjaran yang tinggi. Tetapi apabila potensi ganjaran yang tinggi, apa yang berlaku pada masa yang sama ialah potensi kerugian juga akan meningkat dengan lebih tinggi. Ini bermakna semasa berita berlaku, volatility akan meningkat. Ini bermakna risiko kita juga akan meningkat. Okay, itu kita kena ingat sebagai pedagang. Tak semestinya ketika berita berlaku, kita hanya boleh mendapat keuntungan yang tinggi, tapi pada masa yang sama, kerugian juga boleh menjadi berlipat ganda. Kerana ganjaran dan risiko adalah perkara yang berkaitan. Kita tidak boleh mendapat ganjaran tanpa kita merisikokan dulu. Okey. Baik, jadi ini adalah antara kekurangan berdagang menggunakan berita. Okey. Kita lihat pula contoh. Okey, contoh ini ialah contoh Euro USD. Apa yang kita boleh buat semasa berlakunya berita? Okey, pertama sekali kita andai kata kita berada di sini. Okey, kita berada pada candle ini. Okey. Dan kita tahu akan berlakunya news. Jadi dalam minggu lepas kita boleh track back balik keadaan ekonomi. Okey. Saya akan buat jadi berita FOMC keluar hari Rabu. Jadi 16 tak silap saya. 16. Tak 15 lah. 15 hinggalah ke hari ini. Jadi saya akan lihat FOMC berlaku pada hari apa. Okey. Okey, di sini kenyataan FOMC berlaku di sini. Okey. Dan di sini adalah berita yang sangat besar untuk USD. Kita lihat kepentingannya. Ada 3 ikon. Sangat penting untuk currency USD. Jadi, sebelum itu, apa yang kita boleh buat ialah sebelum keluarnya berita. Okay, jadi saya akan pergi ke kerangka masa yang lebih kecil. Pergi kepada kerangka masa harian. Jam. Dan di candle ini. Okay. Ini adalah candle sebelum berlakunya berita. Ini adalah carta harian. Dan kita sekarang berada pada candle ini. Okay. Jadi apa yang saya boleh buat ialah masa candle ini. Okay. Saya boleh meletakkan posisi jualan di sini. Okay. Ini adalah berdagang secara reaktif ya. Saya ingin menggunakan strategi straddle. Kenapa? Kerana saya tahu di sini pasaran sedang bertenang. Okay. Bertenang seketika. Kebanyakan pelabur pada waktu ini sedang menunggu news. Pasaran tenang. Pelabur menunggu berita. Okay. Dan berita yang ditunggu ialah berita daripada FOMC. Okay, menunggu berita FOMC. Dan berita FOMC keluar pada candle yang seterusnya.
Okey, berlaku di situ. Apa saya boleh buat ialah sebelumnya berlaku, saya boleh letakkan posisi di sini buy order. Okay, kerana saya tak tahu saya tak tahu pada waktu itu saya tak tahu bahawa news akan keluar sama ada positif ataupun negatif untuk aset ini. Okey. Jadi saya akan buka pada dua-dua posisi. Jadi saya namakan ini adalah kita guna strategi straddle. Saya buka posisi buy order di situ. Okey, kerana atas sikit daripada puncak, okey, puncak yang terbentuk di sini. Dan saya akan buka posisi sell order. Okey, sell order akan buka di bawah ni. Okey, sedikit bawah daripada dasar. Okey. Dan apabila berita keluar, ia adalah berita yang negatif kepada Euro USD. Okey, kerana ia adalah positif untuk USD, bermakna USD akan naik, bermakna Euro akan turun. Jadi news keluar, ia adalah negatif untuk Euro USD, kerana USD yang naik. Okey, jadi di sini news keluar, berita adalah berita positif. Okey, ataupun di sini berita negatif untuk Euro tetapi positif untuk USD. Okay. Berita adalah negatif untuk Euro tetapi positif untuk USD. Jadi Euro USD turun. Okay. Jadi di sini sell order kita dah pun aktif. Kerana harga menyentuh sell order kita di bawah ini. Okay. Jadi dah aktif. Kemudian kita akan batalkan buy order kita. Okay. Kita batalkan buy order kita. Okay, kita batalkan buy order kita kerana kita punya sell order dah aktif. Okay. Dan kita telah pun mempunyai posisi dan kita ikut pergerakan harga. Dan setelah kita membatalkan buy order, kita boleh menggunakan trailing stop. Okay, kita menggunakan trailing stop untuk melindungi kita punya keuntungan. Okay, jadi harga semakin bergerak ke bawah, trailing stop kita juga akan kita ikut bergerak ke bawah. Dan seterusnya. Okay. Okay. Dan inilah kita namakan teknik straddle. Dagangan reaktif menggunakan straddle. Okay. Kita lihat pasaran di sini sedang dalam tenang. Kita buka posisi. Okey, bermakna di sini pelabur sedang menunggu berita. Dan masa ini biasanya berlaku dalam berapa jam sebelum keluarnya berita. Okey, dalam kes ini berlaku dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, okey, berapa jam juga ya sebelum berita keluar pada candle ni. Dan kita akan menentukan aras yang sesuai untuk kita meletakkan buy order dan juga sell order kita. Dan selepas berita keluar, okey, harga terlepas dia di sini ada berlaku gap down. Okey, kerana berlaku berita yang besar. Okey, harga gap down. Dan pada masa ini kita telah pun trigger sell order kita yang menjadi aktif dan kita akan ikuti trend. Okey, kita tahu trend sekarang ialah trend ke bawah. Baik.
Okay, ini adalah cara straddle. Apabila sell order kita dah aktif, kita batalkan buy order kita. Kerana pada awal tadi kita tidak tahu mana satu arah yang akan pergi. Bila dah keluar berita kita tahu, sell order kita dah aktif, kita akan batalkan buy order kita. Dan kita akan ikut pergerakan trend. Okay. Dan berita ini adalah negatif untuk euro tetapi positif untuk USD, bermakna euro USD akan turun. Okay. Dagangan reaktif secara straddle sebagai contoh. Baik. Yang tadi pula ialah dagangan secara hedging. Okay. Kita bukakan posisi beli dan jual pada arah sini. Okay. Kemudian berlaku news. Okay. Harga bergerak ke atas. News berlaku juga adalah news FOMC. Dan berita FOMC ini adalah positif untuk USD. Jadi dia positif untuk USD, bermakna dia akan naik. Okay, ini adalah mata wang USD Swiss franc, jadi dia akan naik. Ini adalah cara hedging. Okay, juga disebabkan oleh berita FOMC. Okay. Tapi kali ini kita menggunakan strategi hedging, bermakna kedua-dua posisi kita telah pun aktif ya. Posisi jualan dan juga posisi belian. Jadi apa yang kita buat ialah yang pertama, kita lihat trend bergerak ke mana. Dalam kes ni trend bergerak ke atas. Ini kerana berita adalah positif untuk USD. Trend bergerak ke atas dan kita akan tutup posisi beli kita apabila trend berbentuk puncak. Okey. Kita tutup posisi beli kita dengan kita mendapat keuntungan. Tapi kita masih lagi ada satu lagi posisi, iaitu posisi jualan. Jadi macam mana kita nak tutup posisi jualan kita? Okey. Caranya ialah kita menunggu pembetulan harga. Jadi kita lihat di sini pergerakan kedua berlaku pergerakan pembetulan harga. Dan apabila berlaku pembetulan harga yang berbentuk dasar, ya di sini saya boleh katakan ada dasar di sini. Di situlah kita akan menutup posisi kita. Kita tutup posisi jualan. Okey. Dasar berada di sekitar ini. Kemudian langkah kedua kita tutup posisi jualan di situ. Jadi kita akan tolak keuntungan kita dengan kerugian kita, kita akan dapat untung bersih dalam langkawan ini. Okay? Ini adalah untung bersih kita, kita tolak keuntungan dengan kerugian kita. Baik. Okay, ini adalah teknik hedging. Jadi sebelum kita boleh aplikasikan teknik-teknik berdagang semasa berita, sama ada berdagang secara proaktif ataupun berdagang secara reaktif, kita kena tahu dulu okay, apakah data-data ekonomi yang penting. Okay, dalam contoh ini kita lihat data-data seperti informasi daripada bank pusat ataupun central bank. Okay, akan memberikan impak yang besar kerana central bank yang akan menentukan kadar faedah
di dalam sesebuah negara. Contoh yang terbaik yang berlaku dalam contoh kita ialah semasa berlaku minggu lepas perbincangan FOMC, iaitu untuk Bank Pusat Amerika Syarikat ataupun Federal Reserve. Mereka menyatakan bahawa mereka akan meningkatkan kadar faedah dalam jangka masa yang lebih awal daripada yang disangkakan. Okay. Dan ia memberikan impak yang positif kepada USD. Dan data yang lain juga kita boleh lihat di sini adalah CPI, iaitu Consumer Price Index, dan juga PPI, iaitu Producer Price Index, yang boleh memberitahu kita tentang keadaan inflasi. Okay. Perubahan harga-harga barang-barang harian, okay, sama ada semasa ia berada di tangan pembeli ataupun semasa ia baru dihasilkan oleh produser. Dan juga kita boleh lihat kepada data-data seperti KDNK ataupun GDP, iaitu adalah income sesebuah negara. Adakah negara sedang menghasilkan income yang lebih tinggi daripada tahun-tahun yang sebelumnya ataupun menghasilkan income yang berkurangan. Dan ini akan memberikan impak kepada ekonomi. Semasa negara menghasilkan income yang lebih, GDP yang lebih, bermakna negara sedang berkembang ekonominya. Dan sebaliknya, ketika GDP negara merosot, ini bermakna ekonomi sedang mengucuk. Okay. Dan memberikan kita informasi terhadap keadaan ekonomi semasa. Begitu juga dengan keadaan pekerjaan, okay, di dalam labour market. Adakah pekerjaan makin banyak dihasilkan ataupun pekerjaan berkurangan? Okay. Adakah pengangguran semakin meningkat ataupun semakin berkurangan? Okay. Dan sebagainya, kita boleh interpretasi daripada data-data daripada keadaan pekerjaan. Kemudian kita boleh lihat juga kepada Consumer Confidence Survey. Ini adalah untuk melihat sentimen orang awam terhadap keadaan ekonomi. Okay. Adakah mereka yakin dengan keadaan ekonomi? Dan jika mereka yakin, mereka akan meningkatkan lagi perbelanjaan, dan daripada perbelanjaan ini, aktiviti-aktiviti ekonomi akan meningkat. Dan sebaliknya, jika mereka orang ramai kurang yakin dengan keadaan ekonomi, ini bermakna mereka akan mengurangkan perbelanjaan, bermakna kurangnya berlaku aktiviti pembelian. Syarikat-syarikat akan mendapat keuntungan yang berkurang kerana mereka kurang dapat jual produk-produk mereka, dan ini akan menyebabkan aktiviti ekonomi berkurang dan lantas ekonomi akan mengucuk. Okay. Dan akhir sekali ialah berita yang spesifik kepada syarikat, ya. Jadi setiap syarikat dalam public listed, dalam mana-mana bursa, disyaratkan untuk mengeluarkan laporan kewangan. Biasanya pada setiap 10 tahun. 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, dan 10 tahun keempat. Jadi mereka akan mengeluarkan laporan kewangan, dan dari situ kita akan dapat lihat adakah syarikat ini sedang menghasilkan keuntungan ataupun adakah keuntungan yang dihasilkan sedang berkurang berbanding dengan suku tahunan yang lain. Okay. Dan adakah liability syarikat bertambah ataupun berkurang? Adakah hutang diuruskan dengan baik ataupun tidak? Dan sebagainya. Dapat kita interpretasikan dengan melihat kepada laporan kewangan syarikat tersebut. Dan daripada laporan kewangan syarikat tersebut, kita dapat lihat kekuatan kewangan syarikat tersebut. Dan kebiasaannya, harga saham akan bergerak dengan rancak apabila berita laporan kewangan dikeluarkan oleh syarikat tersebut. Okay. Jika syarikat menghasilkan keuntungan yang lebih daripada jangkaan, kebiasaannya harga saham syarikat tersebut akan bergerak lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika keuntungan adalah kurang daripada jangkaan ataupun syarikat menghasilkan kerugian, ini akan memberikan impak negatif terhadap harga saham tersebut. Ia akan turun. Okay. Dan semasa berlaku berita laporan kewangan syarikat, masa itulah kita dapati kebanyakan masa harga akan bergerak dengan lebih rancak. Sama ada positif ke atas ataupun negatif ke bawah. Dan lepas itu, kita kena tahu kita ni jenis pedagang yang mana. Adakah kita jenis pedagang yang pasif? Bermakna, jika kita pedagang yang pasif, kita tergolong dalam kumpulan yang pertama. Bagi kita, kita tidak dapat menjangkakan data yang keluar akan jadi positif atau negatif. Jadi, bagi mereka yang pasif, mereka akan mengambil keputusan untuk tidak berdagang. Okay, kerana mungkin bagi mereka risiko terlalu tinggi pada waktu itu. Baik. Dan sebaliknya, kita ada kumpulan yang kedua. Jadi kumpulan kedua ni kumpulan yang lebih agresif, okay, pedagang yang lebih agresif,
Jadi kumpulan kedua ni percaya dengan menggunakan maklumat yang sedia ada di dalam pasaran, mereka dapat sedikit menjangkakan data yang keluar akan menjadi positif ataupun negatif. Dan pada ketika itu mereka akan mengambil posisi dagangan untuk mengambil peluang daripada pergerakan harga yang rancak semasa berita berlaku. Ini adalah kumpulan kedua, biasanya kumpulan yang lebih agresif. Jadi jika kita berada dalam golongan yang agresif, bermakna kita ingin mengambil peluang semasa berita keluar, dan barulah kita boleh memilih strategi untuk berdagangkan berita. Dan strategi untuk berdagang berita ada terbagi kepada dua kategori. Okey, kita ada berdagang secara reaktif ataupun berdagang secara proaktif. Jadi berdagang secara proaktif adalah kita berdagang sebelum data ataupun berita keluar. Kita telah pun membuat jangkaan dan kita telah pun membuat keputusan untuk dagangan dan kita pun dah membuka posisi. Untuk reaktif pula, kita menunggu berita keluar ataupun semasa berita keluar untuk kita bertindak mengambil posisi dagangan. Okay. Dan untuk dagang secara reaktif kita ada beberapa teknik. Okay. Antaranya ialah hedging, hedging yang pertama. Kemudian kita ada cara teknik straddle, dan juga kita ada teknik ad hoc. Jadi bergantung kepada strategi kita, kita boleh berdagang berita dengan menggunakan mana-mana strategi yang berikut yang sesuai. Okey, contoh, inilah contoh teknik hedging dan ini adalah contoh teknik straddle. Baik. Di sini saya akan akhiri topik hari ini, iaitu berdagang secara berita. Jadi merupakan satu peluang yang baik untuk berdagang berita kerana berlakunya pergerakan harga yang rancak. Tetapi perlu dipastikan mempunyai teknik yang betul, cara yang betul, dan kena memahami bahawa walaupun ganjaran mungkin bertingkat, pada masa yang sama juga risiko juga akan bertingkat. Jadi perlukan latihan dan perlukan pengalaman sebelum pedagang boleh mencuba berdagang mengikut berita. Baik, jadi ada lagi soalan saya lihat di dalam chat box. Jadi saya akan akhiri di sini. Jumpa lagi di sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Hai Imran.